Adakah anda pernah terlibat ataupun menjadi mangsa scammer? Dan apakah tindakan anda? Nak tahu cara-cara ataupun nak tahu apakah strategi scammer ni? Stay tune, kita akan bincangkan selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, apa khabar semua? Hari ini mungkin kita masih lagi dalam lockdown. Saya rasa banyak yalah yang masih belum bekerja dan juga banyak lagi orang yang duduk rumah. Samalah dengan saya, duduk rumah juga. Okey, tapi hari ini sebenarnya kita nak berbincang. Last week kalau perasan dekat channel saya ada share saya nak berbincang ataupun saya nak beritahu tentang scammer. So jadi hari ni apa kata kita boleh ulas lagi dengan detail tentang scammer ni dan juga kita akan berbicara tentang peluang yang ada dekat MFM Security bersama dengan MSC Team. Scammer sekarang ni memang banyak lah, lagi-lagi musim PKP ni. Saya rasa bisnes scammer ni ataupun orang yang jadi scammer ni dia memang betul-betul menggunakan peluang yang ada. Sebab apa? Yalah, of course kita duduk rumah kan. Kita duduk rumah dan sekarang ni ramai pula yang tak ada kerja, yang kehilangan kerja, yang kena cuti, tambah pula lockdown ni. So scammer ni dia akan ambil peluang. Dia akan ambil peluang untuk membuat marketing ataupun mencuba nasib dengan golongan-golongan yang memerlukan duit. Kenapa macam tu? Sebab bila kita tak ada duit, kita akan berfikir secara tidak waras ataupun kita akan berfikir dalam keadaan yang depressed, tekanan, dan kita nak duit, kita perlukan duit. Jadi orang-orang ni ataupun scammer-scammer ni dia mengambil peluang dikala kita ni dalam keadaan ataupun dikala kita ni dalam keadaan yang terdesak oleh desakan ekonomi dengan komitmen bulanan, kena pula yang dah ada family, ada pula ketelah yang sakit. So scammer-scammer ni mengambil peluang kerana dia tahu dekat situ ada orang yang memerlukan bantuan. Konon-konon mereka nak membantu orang-orang ni. Jadi kenapa adanya scammer? Sebab ada permintaan. Maksudnya permintaan ni ialah mereka ataupun mangsa-mangsa yang memerlukan duit. Memang orang-orang ni dijadikan sebagai fokus mereka untuk memberikan janji manis untuk memberikan bantuan keuangan, tapi sebenarnya tidak. Itulah kenapa scammer wujud, sebab adanya demand ataupun adanya permintaan yang okey, yang memang mereka ni perlukan bantuan, tetapi sebenarnya mereka adalah mangsa penipuan. Sedih kan? Okey, dekat sini saya akan bagi satu contoh ataupun ini ialah betul-betul WhatsApp yang kawan saya dia pura-pura ataupun dia tak tahu, yang pura-pura tak tahu. So dia pun WhatsApp mamat scammer ni untuk dia beritahu macam mana cara dia untuk mendapatkan duit. Ini ialah perbualan dia. Kalau anda tengok perbualan ini, sebenarnya ini adalah WhatsApp yang real, di mana scammer tu tengah membuat perbualan yang berbau janji manis, sangat manis untuk pastikan kita join dia punya scheme tu. Okey, ini adalah satu WhatsApp. Tengok ni satu WhatsApp ni yang kita dapat daripada scammer. So saya letakkan dekat sini. Okey, kalau perasan dia kata apa? Syarikat kami cara melabur, proses ikut step by step. Okay. Islamic Matrix Sinar Berhad Finance, langkah-langkah menyertai pelaburan kita. Geng, kalau kau nak jadi scammer ke, nak jadi penyangak ke, tolonglah jangan jual agama, jangan jual nama Islamic Finance, apa menuju saham akhirat. Benda-benda ni sebenarnya memalukan.
Sebab bila kita gunakan, dah lah kau scammer, lepas tu kau gunakan nama Islamic Trade Sendirian Berhad. Aduh, tak seronok sangat lah. Tak seronok benda ni. Memang bagi saya patut first kali kita dah tahu dah, okey, dah lah dia scammer, dia menggunakan nama Islamic. Dan kenapa ada orang masih percaya? Itu yang saya geram. Kenapa ada orang yang masih percaya bahawa ini ialah Islamic pinjaman lah. Agak sedih. Okey, lepas tu dia kata apa? Step 1, perlu isi borang untuk melabur pelaburan kita. Perlu isi borang. Borang apa tu? Isi pelaburan ni. Yang keduanya, bank in modal kepada bertugas kita untuk melabur. Saya rasa orang yang tulis ni pun, dia punya bahasa Melayu pun teruk, sangat teruk. Mungkin dia tak ambil SPM kot, mungkin dia tak ada SRP, SPM. Dia cuma ada Tadika punya sijil je. Memang sangat teruk. Bank in modal kepada bertugas kita untuk melabur. Apa benda ni? Step 3, kita akan register investment account kita kepada anda dan ID of PW akan diberi pelabur untuk cek. Okey. Menunggu, dia tak tahan ni. Bagi saya ni kelakar. Menunggu 5 jam ke 10 jam. Dah siap trade, lepas pasti anda boleh dapat pulangan jaminan 100%. Okey, step 4. Menunggu 5 jam. Amboi. Kalaulah ada pelaburan, ada maksudnya orang yang boleh trade 5 jam, 10 jam, dia boleh baca market. Saya orang pertama yang akan belajar dengan dia macam mana dia boleh dapatkan 5 ke 10 jam pulangan. Katalah kalau kita bagi dia 10,000, kita akan dapat pulangan 20,000. 10,000 modal, 100% lagi kita punya keuntungan. Bayangkan. Dan sedih tak? Ada orang percaya. Okay, trade trading patuh syariah. Jamin dapat pulangan pelaburan halal dan sah. Subhanallah. Saya tak boleh berfikir kalau ada orang yang percaya. Saya tak boleh berfikir kalau ada orang yang percaya. Sebab sangat-sangat kelakar. Yang keduanya sangat-sangat meragukan. Yang ketiganya, dia punya bahasa Melayu pun tunggal langgang. Jadi susah nak cakap lah. Tapi ada yang percaya, ada yang bank in. Dan kenapa? Sebab macam saya cakap tadi, bila kita dah tak waras, bila tak boleh berfikir secara waras, kita akan terdesak, kita akan buat. Dan kita percaya apa yang kita nampak. Jadi kalau dapat WhatsApp macam ni tuan-tuan, ataupun ada yang suruh bank in duit, tolong abaikan. Sebab trading ni kita kena belajar, kita kena faham, kita kena tahu risiko dia. Kita tak boleh suruh orang lain trade. Dan kita tak kenal pun adakah dia tu orang Islam ke, bukan Muslim ke. Dan satu benda yang saya pegang, tolong ingat ni, kalau dia boleh buat duit dalam masa 5 ke 10 jam 100%, kenapa dia nak hebahkan kat semua orang yang dia boleh buat duit? Kenapa dia nak menyusahkan diri, membantu semua umat manusia dekat Malaysia ni, nak tolong? Dia tak kenal kita pun, dia boleh tolong. Faham tak? Kau nampak tak? Kalau dia boleh buat duit secara senyap-senyap, secara seorang-seorang ilmu dia ada. Kalau saya akan diam-diam, saya buat seorang-seorang, tak kacau orang. Senang. Saya boleh buat duit. Tetapi bila dia ajak orang, sebenarnya dia dah mengelirukan orang. Dan orang yang join ni ialah orang-orang yang terdesak. Bayangkan kalau ada 1,000 orang terdesak, yang bain dekat dia RM, katalah RM 2,000 ke 3,000, berapa banyak dia dapat? Jadi tolong jangan percaya, ini semuanya penipuan. Nak belajar trading, nak tahu trading, wajib belajar. Jangan sesuka hati bagi duit dekat orang. Okey? Kena belajar.
Tolong kalau dapat SMS macam ni ke dekat FB yang beritahu pelaburan mudah, tak perlu belajar, bagi duit saja dapat, tolong abaikan. Anda bakal tersepit, malah lagi teruk bila tak ada duit. Tolong abaikan. Berfikir secara waras, sebab perkara ni dah berlaku, dan masa tu tolong ingat balik, tengok muka family kita, tengok muka anak-anak kita, tengok muka pasangan kita, dan tolonglah jangan terpedaya, sebab anda bakal memusnahkan lagi kehidupan diri anda dan juga keluarga anda. Okey? Jadi untuk belajar trading ni macam mana? Saya rasa dekat MFM Security kita dah bagi tahu setiap minggu ada kelas belajar. Setiap minggu ada buat pengisian tentang trading, tentang macam mana passive income yang kita nak buat. Semua ada. Sebenarnya kadang-kadang kita ni tak suka benda yang berfikir. Kita suka fast income, fast money, cepat. Tapi itulah yang menjerat kita. Apa salahnya tuan-tuan belajar macam mana nak jana income dekat MFM Security. Dengan tim saya MSC Group pun kita buat kelas juga. Kita buat kelas untuk guide anda. Ada yang maksudnya kelas kita pun sebenarnya kita ada yuran komitmen ataupun yuran keahlian seumur hidup sekali sahaja. Dan anda boleh akses semua kelas-kelas saya yang saya buat. Bila berlaku macam ni, sebenarnya kita kena berfikir secara waras. Belajarlah, belajar tak rugi. Sebab bila anda belajar, bila anda faham, pertama, anda tidak akan mudah ditipu oleh orang lain. Yang kedua, bila kita belajar, kita pun tak akan menipu orang lain. Ingat, kalau kita menipu orang, balasan Allah tu lagi banyak pada kita. Jadi tolong bersikap jujur, dan kalau nak duit, kalau nak usahakan duit secara nak bantu keluarga, jangan terjebak dengan skim-skim ni, tapi cari ilmu, belajar ilmu trading. Belajar ilmu trading, dan insya-Allah tuan-tuan akan dapat ketenangan, akan dapat manis dia bila tuan-tuan belajar secara tenang, secara cool. Tak apalah, kita terus belajar, insya-Allah kita boleh berjaya. Okey, jadi perkongsian saya setakat ni saja. Macam saya cakap tadi, jangan layan langsung. Kalau dapatlah SMS yang macam ni, yang nak bantu anda grow duit, sebenarnya anda akan tertipu. Gunakanlah medium yang telah kita berikan. Belajar secara percuma, belajar secara konsisten, sebab kita bukan nak jadi kaya. Belajar trading bukan kaya, kita nak jana extra income. Nak kaya boleh, tetapi bukan dalam masa yang cepat. Sebab kita belajar secara tenang, dan insya-Allah kita akan dapat gain profit secara konsisten. Itu yang paling penting. Jadi tuan-tuan, terima kasih kerana yang menonton video ni. Semoga bermanfaat kepada anda, dan insya-Allah kalau ada lagi topik-topik hangat ataupun perkara yang saya nak bebelkan, saya akan share dekat saya punya channel YouTube, dekat FB saya ataupun dekat Instagram saya. Boleh follow saya punya channel YouTube, boleh follow saya punya Instagram, dan juga saya punya FB page dan juga personal. Sekian, Assalamualaikum, dan selamat beristirahat, selamat berehat, dan juga semoga anda dapat mencari sesuatu yang terbaik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Okey, Assalamualaikum.